Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang tauhid uluhiyah seperti yang telah jadi kita akan menyambung perbincangan pada yang telah kita bincangkan pada minggu lalu. Itulah pergi ke kelas kita Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mana kita dah sampai pada perkataan beliau, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala ay bi annahu al-ilahul haqq wa kullu ma'budin siwahu batilun. Dan kita beriman bahawa dengan uluhiyah Allah Ta'ala, yakni bahawa dialah al-ilahul haq, sembahan yang benar, dan setiap sembahan selain dia adalah batil. Dan ini adalah esensi yang terpenting. Beriman dari segi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ilahul haq. Ini merupakan esensi Islam. Ini adalah intipati ajaran Islam. Sebab itulah agama Islam ini dibina di atas syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. So itu maksud yang kita katakan dia sebagai esensi Islam, yakni dia adalah intipati, dia adalah Islam itu sendiri. Sebab itulah kata para ulama Al-Quran ini, kesimpulan message Al-Quran secara keseluruhannya terkandung pada firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu sahajalah ya Allah kami mengabdikan diri, kami beribadah, dan hanya kepadamu sahajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ini adalah kita kata esensi Islam. Ini adalah teras agama Islam, dan ini adalah wasiat para anbiya kepada pengikut mereka. Dan inilah ad-din, agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada seluruh para rasul ulul azmi dan pada seluruh nabi-nabi dan rasul, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, hendaklah kamu menegakkan ad-din dan jangan kamu berpecah belah padanya. Ad-din ialah ikhlas, al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, mentuluskan ikhlas ibadah itu, mengikhlaskan ibadah, mentuluskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna Allah itu al-ilahul haq, makna kalimah al-ilah ialah dengan makna ma'luh, di atas wazan fi'al dengan makna maf'ul. So al-ilah ialah al-ma'luh, dan makna al-ma'luh ialah al-ma'bud, yang disembah, raghbatan wa rahbatan, yang disembah dengan penuh rasa pengharapan dan kegerunan. Al-ma'budu bihaqqin bikulli hubbin wa khudu'in wa dhul, yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh perasaan cinta dan merendah dan menghinakan diri kita. Yang ini yang kita sebut sebagai al-Islam, iaitulah penyerahan secara total diri kita kepada Allah, yang kita sebut sebagai at-ta'abbud lillahi ta'ala, mengabdikan, memperhambakan diri kita ini kepada Allah. Bagaimana kita kata kita ni memperhambakan diri kepada Allah? Tentulah dengan cara kita mentaati segala suruhan Allah, menjauhi larangannya, yang disebut sebagai al-ibadat, dengan kita melaksanakan perkara-perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang diajar oleh Nabi sebagai al-ibadat. Ini penting. Maknanya, bukanlah maknanya Allah Ta'ala jadikan hidup kita ini 24 jam, semua tindak tanduk kita itu mesti dibuat kerana Allah sahaja, tak boleh dibuat kerana selain Allah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi dia adalah perbuatan tertentu, perkataan tertentu, perasaan tertentu
yang disebut para ulama dengan nama al-ibadat, iaitulah apa? Kullu qawlin ismun. Al-ibadah ini ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Satu nama, satu slogan, satu brand yang menghimpunkan padanya seluruh perkataan dan perbuatan yang Allah Ta'ala redha dan cintai. Bagaimana kita tahu Allah redha dan cintai? Iaitulah apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan dengan suruhan wajib ataupun sunat. So itu adalah ibadat. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul, katalah olehmu wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katalah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihan kurbanku, hidupku dan matiku adalah kepunyaan Allah Ta'ala. So di sini kata ulama takdirnya ada dua. Salatku dan sembelihan kurbanku, ibadatku, aku tujukan, aku lakukan demi Allah. Dan hidupku dan matiku aku serahkan urusan pentadbirannya kepada Allah. So ayat ini balik semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kita ada dua sisi. Dan sambung ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman, la syarika lahu, tiada sekutu baginya sama sekali. Wa bidzalika umirtu, demikian itulah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang pertama yang menyerah diri kepada Allah. Jadi hidup kita ni dia ada dua sisi. Satu sisi amalan kita yang dalam kawalan kita, yang Allah Ta'ala suruh kita buat atau yang Allah larang kita buat. Yang ini wajibnya apa? Kita kena lakukan demi mencapai redha Allah, ganjaran pahala daripada Allah. Dan yang kedua ialah urusan hidup kita, makan minum kita, rezeki kita, sihat sakit kita, ajal maut kita. Yang ini yang disuruh ialah kita menyerahkan pentadbirannya, percaturannya kepada takdir Allah. Yang ini kita kena redha dan sabar dengan ketentuan Allah. So kita ada dua sisi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah sahaja ya Allah kami mengabdikan diri. Ini bagi amalan hidup kita yang berbentuk ibadat, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita mentuluskan pelaksanaannya, tujuannya hanya kerana Allah. Dan yang kedua ialah urusan hidup harian kita, yang merupakan benda sampingan. Makan minum kita, pekerjaan kita, rezeki bulanan kita, harian kita, sihat kita, sakit kita, kita sebut tadi. Yang ni iya wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolonganmu ya Allah untuk kami melaksanakan segala pekerjaan kami. So yang ni balik kepada rububiyah, dan iyyaka na'budu balik kepada uluhiyah. So inilah hidup kita, rububiyah dan uluhiyah. Kita adalah marbubun lillah, kita adalah yang ditakbir, diperintah oleh Allah, dan kita adalah abdul lillah, kita adalah hamba Allah yang melaksanakan suruhannya, meninggalkan larangannya. So yang sisi pertama kita kata rububiyah, kita dah bincang. Sisi yang kedua ini al-uluhiyah, maknanya kita mengabdikan segala ibadat yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahawasanya tiada ilah yang hak kecuali dia, tiada sembahan yang hak kecuali dia. Demikian juga para malaikat bersaksi dan para ahli ilmu bersaksi, menegakkan mereka sentiasa bersama dengan kebenaran, keadilan. Kerana tauhid itu adalah adil, al-qist, dan syirik itu adalah zalim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa ataupun kezaliman yang sangat agung. La ilaha illahu, tiada ilah yang hak
tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, yang mana sifat Dia ini, sifat Allah ini, kenapa Dia adalah ilah yang hak? Kenapakah Allah sahajalah yang berhak disembah? Kerana Dia Al-Aziz, yang maha gagah perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Terhimpun kepadanya segala sifat-sifat kesempurnaan. Adapun yang disembah selain Allah Ta'ala daripada sembahan-sembahan, daripada kalangan makhluk, maka ini adalah ilahun batilun, sembahan yang batil. Sebab itulah firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Demikian itulah kerana sesungguhnya Allah sahajalah yang hak, dan apa sahaja yang mereka sembah selain daripada Dia adalah batil. So makna la ilaha illallah, kita mengatakan tiada ilah yang hak, tiada sembahan yang benar, yang sepatutnya, yang selayaknya disembah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kerana bila kita dah faham isu sebelum ini, kita kata tauhidur rububiyah ataupun masalah rububiyah Allah sebagai pencipta yang mentadbir alam Esa, sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mentadbir alam ini, dia adalah perkara fitrah daruri, perkara yang menjadi satu kemestian yang tidak berhajat kepada diajar. Dia adalah benda yang self-evident, benda yang memang yang telah kita kata establish, yang telah proven, yang dengan sendirinya, yang tidak berhajat kepada bukti luar. Sebab apa? Dia memang satu ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita apabila Dia menciptakan kita. Mengetahui bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Tetapi yang menjadi persoalan penyelewengan manusia ini adalah pada masalah penyembahan, peribadatan. Kerana syubhat iblis laknatullahi alaih ialah dari sudut sembahan, peribadatan. Kerana ini yang iblis boleh sesatkan manusia. Iblis tak boleh nak sesatkan manusia dari sudut manusia itu dia mengetahui di sana ada Rabbul Alamin yang mencipta, yang mentadbir, dan Rabbul Alamin ini adalah Esa, satu. Ini perkara yang sukar, bahkan mustahil untuk dia hilangkan daripada jiwa manusia. Habis-habis dahsyat pun, macam kita dah bincang sebelum ni, dia menyelewengkan golongan etis dengan juhud, dengan pengingkaran secara zahir, walaupun dari sudut dhamir, dari sudut pengakuan batin mereka tahu di sana ada Rabbul Alamin. Yang menjadi muskilahnya adalah pada masalah peribadatan, al-ubudiyah, al-uluhiyah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar golongan musyrikin Makkah. Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujjah dan berdebat dengan mereka berdasarkan satu premis, pengakuan mereka bahawasanya Allah adalah pencipta alam. Seperti mana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka menjawab Allah. Sebab itu dalam surah Yusuf masalahnya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka mensekutukan Allah, menyemutukan Allah. Apa makna? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama tafsir yang berguru dengan beliau seperti Mujahid dan Qatadah dan lain-lain, maksudnya ialah bila ditanya kepada orang musyrikin Mekah, siapakah pencipta kamu, yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang memberikan kamu rezeki, pastilah mereka menjawab Allah. Namun dalam masa yang sama mereka menyemutukan Allah dalam ibadah, mensyirikkan Allah dalam ibadah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar masalahnya ayat ketiga, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
dan mereka yang menyembah selain dia sebagai sembahan akan berkata ataupun beralasan, tidaklah kami menyembah sembahan-sembahan kami ini melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dan dalam surah Yunus ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak boleh memberikan mereka mudarat maupun manfaat, lalu mereka beralasan sembahan kami ini adalah perantara, mediator antara kami dengan Allah. Jadi maknanya ini adalah punca atau alasan kenapa golongan musyrikin Quraisy menyembah selain Allah Ta'ala, bukan kerana di sana mereka yakin bahawa alam ini dicipta oleh berhala mereka. Itu tentulah satu kebodohan yang di luar daripada logik akal manusia yang waras. Dan sebab itulah kalau kita mengkaji agama-agama dunia ini pun kita kata didapati tidak ada yang mengatakan sembahan mereka itu adalah Rabbul Alamin, melainkan yang satu sahaja. Kalau kita melihat ajaran yang paling banyak sembahan dalam dunia ini, di antaranya ialah ajaran Hinduism masalahnya. Mereka mempunyai begitu banyak deity, sembahan, ilah. Makna ilah kita terjemahkan dia sebagai deity, sembahan. Begitu banyak sembahan mereka, mencapai jumlah jutaan sembahan. Tetapi bila kita merujuk kepada falsafah di sebalik kenapa mereka ada begitu banyak sembahan yang mencecah nilai jutaan sembahan ini, adalah kerana bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka sembah itu adalah perantara untuk mencapai Tuhan yang paling agung yang mencipta alam ini, sama ada dinamakan sebagai Brahman. Dan Brahman itu mempunyai jelmaan-jelmaannya dalam bentuk Brahma, Shiva dan Vishnu. Kemudian setiap jelmaan itu pula menjelma menjadi avatar, menjelma dalam bentuk Krishna dan sebagainya. So mereka ada alasan. Mereka tak kata bila mereka menyembah lembu masalahnya, atau menyembah ular atau tikus atau apa sahaja sembahan-sembahan yang mereka sembah, kata inilah yang mencipta alam. Tentulah tidak. Tapi apa yang mereka berikan kepada sembahan itu dalam bentuk ta'abbud dari sudut kita kata memuliakan makhluk tersebut yang mereka anggap sebagai mempunyai kedudukan yang dekat dengan Tuhan yang sebenar, dengan pencipta alam. Masalahnya kalau kita semak dalam kitab-kitab sebahagian kitab Hindu, masalahnya mereka menyatakan bahawa masalahnya Bayu, Agni, api, Bayu ialah angin, Agni ialah api, Surya, matahari. Ini semua disembah, dimuliakan kerana mereka yang mengetahui atau mencapai satu martabat, mereka martabat hakikat yang mereka mengetahui hakikat Brahman ataupun mendekat dengan Brahman. So, bukan kerana mereka itu sendiri adalah pencipta alam dari sudut mereka ada kuasa yang mustaqil, yang tersendiri. Tak. Itu kalau kita kata agama yang paling banyak sembahan, kan? Agama yang terang-terang mengatakan di sana ada dua pentadbiran alam ini, seperti agama Majusi, Zoroastrianism, mengatakan di sana ada Tuhan baik cahaya bernama Ahura Mazda dan Tuhan buruk bernama Ahriman. Tetapi dari segi falsafah mereka, Ahriman adalah terhasil daripada pemikiran atau secara bahasa mudahnya ciptaan Ahura Mazda. Maksudnya Ahura Mazda Tuhan yang besar, dia yang menguasai. Dan di akhir zaman Ahura Mazda melalui penyelamat di akhir zaman akan memusnahkan Ahriman dan seluruh alam ini kembali kepada pemilikan Ahriman. So ada Ahura Mazda. So maknanya kita kata agama-agama yang kita teliti dalam dunia ini juga, hakikatnya mereka tidak pernah mengatakan di sana ada dua pencipta yang setara, dua pencipta yang sama gagah, sama kedudukannya dengan Rabbul Alamin. Mungkin dari segi setelah
seseorang itu mencapai kedudukan yang tinggi di sisi maqam Rabbul Alamin, maka orang itu ataupun makhluk tadi akan diangkat kedudukannya, kemudian diberikan tugasan untuk menjaga pentadbiran sebahagian daripada alam ini. Itu mungkin berlaku, i'tiqad begitu ada dan disebut dalam Al-Quran. Tapi beriktikad bahawa di sana ada sembahan yang mereka sembah daripada makhluk-makhluk alam ini memang mempunyai kuasa tersendiri sebagai pencipta dan pentadbir alam, ini tidak diketahui ada i'tiqad yang sedemikian rupa. Kalau ada pun dia i'tiqad yang syadz, yang berlawanan dengan agama-agama yang masyhur. Dan paling kurang kita kata syirik itu, sekurang-kurang yang dinamakan syirik itu ialah beriktikad di sana ada sembahan selain Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah, walaupun dalam masa yang sama dia beriktikad hanya Allah sahaja yang mencipta. Kerana ini adalah pasti, confirm, ini adalah akidah musyrikin Makkah yang menjadi mana tempat kita nak menentukan apakah syirik yang dianggap syirik dalam Al-Quran, ialah apakah kepercayaan musyrikin Makkah atau huzzaq, seperti kata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, huzzaqu musyrikin, golongan cerdik pandai orang musyrikin Makkah. Apakah i'tiqad mereka? Adakah mereka beriktikad bahawa memang berhala ni ada super power seperti Tuhan? Tidak. Mereka anggap berhala itu sebab. Kalau kita tak sembah berhala, maka Allah Ta'ala akan murka, datang bencana. Maka berhala jadi sebab kepada bencana. Kalau kita sembah berhala ini, Allah sayang kepada kita, maka Allah bagi kita kurnia. Dia macam itu, penyebab. Maka yang mereka syirikkan Allah itu adalah bentuk ibadat. Dari segi salat, puasa, bahkan orang musyrikin Makkah, haji mereka untuk Allah, walaupun dalam setengah-setengah ibadat mereka syirikkan dalam setengah ibadat haji. Tawaf mereka untuk Allah masalahnya, tapi bila datang sa'i macam golongan Ansar pada zaman jahiliyah, sa'i mereka untuk Isaf dan Nailah masalahnya. So dia bahagi-bahagikan. Ada sembelihan mereka untuk Allah, ada sembelihan untuk berhala. So mereka menyembah Allah dan dalam masa yang sama menyembah selain Allah. Itu makna syirik. So ini yang Rasul-Rasul datang. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah hantarkan pada setiap umat Rasul-Rasul supaya mereka menyembah, mengabdikan diri hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Apa dia at-taghut? Kullu ma ubida min dunillah. Apa yang sahaja disembah selain Allah Ta'ala. Apa yang disembah selain Allah Ta'ala, taghut. Dakwah para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah untuk mentauhidkan Allah sebagai Al-Ilahul Haq. Dan kalimah Al-Ilah seperti yang telah dinyatakan para ulama tafsir dan para ulama Arab, bahasa Arab, maknanya Al-Ma'bud. Seperti mana syair Arab, lillahi durrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ta'alluhi makna ta'abbudi. Sabbahna wastarja'na, wanita-wanita yang cantik itu bertasbih dan beristirja' min ta'alluhi, kerana berta'abbud, berta'alluh. Dan hamzah dalam ilah adalah asli, sebab itu dia tidak hilang daripada tasrif kalimah tersebut. Dia tidak hilang daripada kalimah tersebut. Jikalau hamzah dalam kalimah ilah itu adalah badal daripada huruf yang lain, tentulah dalam mana-mana tasrifnya akan nampak. Tetapi kita dapati tasrif ilah sentiasa melazimi hamzah di depannya. So dia adalah huruf asli bagi kalimah ini. Dan makna ilah ialah al-ma'bud, diambil daripada aliha ya'lahu ilahatan wa uluhatan, dengan makna abada ya'budu ibadatan wa ubudatan. Maknanya sama, ibadat, menghambakan diri, mengabdikan diri. Cuma kata ulama, dari segi fiqhul lughahnya, ilah itu penyembahan yang disertai dengan rasa kecintaan yang penuh dan penghinaan dan perendahan diri yang penuh. So itu makna ilah. Sebab itulah dalam hadis datang, Nabi kata ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Maknanya orang yang mendahulukan habuan dunia daripada habuan akhirat.
dia memperhambakan diri. Tetapi dari segi, dan itu adalah syirkun asghar. Tapi dari segi syirkun akbar, syirik akbar, maknanya kita kata dia adalah perbuatan yang mesti disertai dengan bentuk kesempurnaan, kamalil hub ma'a kamalil khudu', kesempurnaan cinta dan kesempurnaan khudu', perendahan diri, az-zul, penghinaan diri, yang mana amalan-amalannya kita ketahui yang telah Allah Ta'ala syariatkan dia sebagai ibadat khusus kepada dia sahaja. Salat, rukuk, sujud, berdiri, tawaf, sa'i, ini semua ibadat yang Allah Ta'ala khususkan untuk dia sahaja, kerana perbuatan ini terkandung padanya penzahiran perasaan kamalul hub, kesempurnaan cinta, dengan kamalul khudu', kesempurnaan perendahan diri. Itu maksud. Jadi para Rasul alaihi wassalatu wassalam datang untuk mencegah amalan syirik. Dan dalam para Rasul berhujjah kepada golongan musyrikin untuk menegakkan bahawasanya tidak ada ilah yang hak yang mesti disembah kecuali Allah, kita dapati hujjah itu dibina di atas satu muqaddimah, yang muqaddimah itu menjadi kesepakatan golongan yang kita nak berdebat dengannya. Apa dia muqaddimah itu? Yang pertama, dari segi kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai dia sahajalah ilah ataupun Rabb yang tunggal, yang mencipta, yang memelihara, yang mentadbir secara mutlak kejadian alam. Itu satu. Dan yang kedua, hujah itu datang dalam bentuk menyatakan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Dari segi dialah yang bersifat dengan sifat yang maha sempurna, al-asma'ul husna dan al-mathalul a'la. Dan yang ketiga, dengan menerangkan kelemahan, kehinaan makhluk yang disembah. So ini kita kata secara asasnya ini adalah cara Al-Quran berhujjah dengan logik yang sangat mantap, dan ini adalah dalil burhani. Ini adalah hujjah burhaniyah yang mencapai tahap hujjah yang konkret, kerana ia dibina di atas muqaddimah daruriyah, dibina di atas muqaddimah daruriyah. Seperti kita tahu dalam ilmu jidal dan mantiq, apa sahaja hujjah atau premis yang dibina atas muqaddimah yang pertamanya adalah daruriyah, maka dia dianggap burhan. So kewujudan Allah sebagai Rabbul Alamin dan dia sahaja sebagai Rabb Al-Alamin, yang tunggal, yang esa, yang tidak ada setara, ini adalah daruriyah, fitriyah, dan dia adalah hujjah musallamah yang semua orang menyerah diri akan perkara ini, tidak berhajat lagi kepada dalil untuk menegakkannya. So bila Al-Quran, dan juga sama juga yang kedua, dari segi Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan sifat sempurna yang mutlak, al-kamalul mutlak, yang ini juga adalah muqaddimah daruriyah. Tidak ada makhluk dalam alam ni yang menggambarkan bahawa Tuhannya lebih kurang daripadanya. Semua orang mencari Tuhan sembahan yang dia anggap sembahan itu lebih sempurna, lebih hebat daripadanya. Dan semakin hebat sesuatu sifat sembahan itu, maka dia diangkat kepada kedudukan lebih tinggi. Nah, dan yang ketiga, muqaddimah berdasarkan kehinaan dan kelemahan makhluk. Dan ini adalah dalil yang jelas, tidak berhajat kepada dalil lagi, kerana memang benda yang hissi, yang fizikal, dapat dirasai bahawa makhluk ini bersifat dengan sifat kekurangan. Sembahan-sembahan yang disembah oleh orang musyrikin bersifat dengan sifat aib, sifat naqs, kekurangan. Ini adalah perkara yang jelas, yang tidak lagi boleh menerima bantahan, melainkan safsatah sahaja. So kita dapati hujjah yang dibina oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi SAW, untuk membuktikan hak Allah Ta'ala sebagai Al-Ilahul Haq, Al-Wahid, Al-Ahad, adalah hujjah burhaniyah yang tidak boleh lari lagi, dan dia hujjah yang begitu tepat, kena kepada akal, dan dia adalah hujjah yang berbentuk kita kata khitab lil atifah, juga hujjah
Sebab itu di antara mu'jizat, i'jaz Al-Quran, kalau kita nak faham, ialah Al-Quran ini hujahnya, khitabnya ditujukan kepada logik dan emosi serentak. Dia tidak hanya logik sahaja tanpa emosi, tidak emosi sahaja tanpa logik. Sedangkan kalau kita melihat hujah manusia dalam ilmu mantik, masalahnya kita dapati ulama mantik kata hujah ni sama ada dia burhaniyah, atau dia bersifat khitabiyah, atau dia bersifat syi'riyah. Kan? So maknanya manusia dia tak boleh bagi hujah yang logik, dalam masa yang sama hujahnya juga kena kepada emosi, perasaan. Dan bila dia nak berhujah dengan emosi, hujahnya tidak cukup syarat logik. Tak, hujahnya tidak cukup syarat logik. Bahkan kadang-kadang bila kita berhujah dengan emosi, hujah kita bersifat mughalatah, bersifat faulty arguments. Ada. So di antara mukjizat Al-Quran ialah khitabnya menyentuh atau terus mensasarkan logika dan emosi dan perasaan. Kedua-duanya serentak. Dan dia benar. Kalau kita melihat amsalul Quran, perumpamaan yang Quran buat, permisalannya, perbidalannya adalah tepat 100% dengan realiti. Adapun simpulan-simpulan bahasa yang kita manusia buat tidak tepat dari segenap realiti. Dia ada wajah syabahnya yang tertentu, yang mungkin tak kena dari sudut yang lain, tapi dari sudut tertentu dia kenalah. Kan? Jadi berbeza dengan bidalan Al-Quran, perumpamaan Al-Quran, dia sentiasa tepat dengan realiti, tidak lari walaupun sedikit. So apa yang kita nak tegaskan di sini ialah esensi ajaran Islam, makna la ilaha illallah ialah kita mengakui tidak ada sembahan yang kita akan laksanakan amal ibadah semata-mata untuk mengharapkan ganjaran dan redha, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan perkara ini dilengkapkan lagi dengan syarat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, yang mengandungi pengakuan kita bahawa ibadat ini kita tidak akan laksanakan, kita tidak akan lakukan, kita tidak akan tunaikan, melainkan mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang perkara itu hanya boleh kita perolehi melalui apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan bagi konteks kita umat Islam yang akhir zaman ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di sini kita kata agama Islam ini dibina di atas al-ikhlas. Maknanya kita mentuluskan dari segi tujuan, al-qasdu, tujuan kita beribadat, tujuan kita salat, tujuan kita puasa, tujuan kita zakat, tujuan kita haji adalah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Tidak mengharapkan selain ganjaran daripada Allah, selain ganjaran orang lain. Tidak mengharapkan ganjaran selain daripada ganjaran Allah. Sama ada ganjaran itu bersifat ukhrawi, yang itulah yang utama, ataupun duniawi. Waalaikumsalam. Ya, kitab yang sama untuk kelas Aqidah Taksil, tapi untuk kelas ini masih lagi di awal kitab. Taib. Dari segi kita kata Islam itu dibina di atas ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dari segi al-qasdu, tujuan ialah untuk Allah. Dari segi at-tasyarru', dari segi cara pelaksanaan, kaifiyat, juga mestilah mengikut ketentuan Allah. Dari segi tata cara, dari segi masa, dari segi tempat, dari segi bilangan, dari segi sifat, kan? Dari segi sama ada benda itu benda yang mutlak atau muqayyad, semuanya mestilah mengikut ketetapan yang syarak telah letak. Tidak boleh satu orang dia kata saya ikhlas nak korban, maka dia korban seekor itik masalahnya. Kita kata korban, sifat korban tidak boleh korban dengan itik. Korban ialah al-an'am, binatang ternakan yang ma'ruf, iaitulah
lembu, kambing, unta dan yang dalam kategori ini, tak kiralah unta itu unta jenis apa, baka apa, lembu tu baka apa, daripada jenis seladang ke, selembu ke, kebau ke. Jadi dalam kategori lembu itu al-baqar, maka dia adalah kita kata sah untuk kita korban sifatnya. Adapun itik, burung, itu bukan al-an'am yang difahami daripada khitab syarak. Waktu masalahnya, korban waktunya pada 10 Zulhijjah selepas masuknya salat, setelah dilaksanakan salat Aidil Adha. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang sahabat dia tersilap, dia pergi korban sebelum salat, maka Nabi kata apa? Dia adalah sembelihan biasa, bukannya korban. Enggak, sembelihan biasa, korban. Mestilah setelah dilaksanakan, ada waktunya. Dan berakhir pada 13 Zulhijjah. Orang yang sembelih korban pada 14-15 Zulhijjah tidak sah korbannya. Yang sembelih pada 9 Zulhijjah pun tidak sah korbannya. Yang sembelih pada pagi 10 Zulhijjah sebelum orang salat raya pun tidak sah korbannya. So dia mesti mengikut ketetapan syarak. Ya, ada kita kata dia ada dua esensi untuk memastikan ibadat kita itu ikhlas, diterima oleh Allah, ialah qasadnya, tujuannya untuk Allah, dan pelaksanaannya mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama kata dua hadis yang dianggap sebagai neraca amalan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan itu diukur dengan niat, dan bagi setiap orang itu ganjarannya mengikut apa yang dia niatkan. Dan yang kedua hadis, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan amalan yang tidak ada sandaran daripada ajaran agama kami ini, kata Nabi SAW, ia ditolak, ia tidak diterima. Jadi maknanya mestilah syaratnya ikhlas kerana Allah, tujuannya untuk Allah. Dan yang kedua, tata caranya juga mengikut apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menerusi wahyunya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi perkara yang kedua, elemen yang kedua dalam kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena pastikan kita bersih daripada dua perkara yang menjejaskan elemen ini, iaitulah elemen uluhiyah, mentauhidkan Allah sebagai al-ilahul haq, sembahan yang benar. Elemen yang pertama, kita kena pastikan kita ada keikhlasan dalam niat kita melakukan amal ibadah. Yang mana yang menafikannya adalah namakan sebagai syirik, na'udzubillah min dzalik, sama ada syirik akbar ataupun syirik asghar. Dan yang ketiga namakan sebagai bid'ah, yang menafikan mutaba'ah, yang menafikan ittiba', yang menafikan kita mengikut acuan atau neraca syariat. So bila ibadat itu dimasuki oleh bid'ah, dia sudah tidak mengikut tuntutan atau kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pelengkap kepada kedua-dua perkara ini yang memastikan kita ini sentiasa kekal di dalam sempadan hamba Allah yang taat, ialah menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Kerana maksiat mengurangkan martabat dan kedudukan kita di sisi Allah sebagai hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. So kita ada tiga perkara yang boleh menjejaskan tauhid uluhiyah kita: syirik, dan syirik terbahagi kepada akbar dan asghar. Kita ada bid'ah, bid'ah terbahagi kepada bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kita ada maksiat, dan maksiat terbahagi dosa besar dan juga dosa kecil. So perkara ini kita kena pastikan kita jauhkan diri kita daripadanya, supaya kita dapat merealisasikan ta'abbud, perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itu maksud elemen yang kedua ini, elemen beriman dengan tauhid al-uluhiyah. Dan insya-Allah kita bercukupan dulu sekadar ini kerana telah masuk waktu Isyak. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada bulan hadapan biiznillah taala. Mudah-mudahan segala apa yang menimpa kita pada sekarang ini dapatlah kita bermohon kepada Allah diredakan, dan kita akan sambung perbincangan kita pada masa yang lain. Qultu lakum ma sami'tum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.